memastikan tahajud itu satu benda yang kerap dilakukan. Tahajud. Teh letak mangga atas dia. Tapi ikut kreatif masing-masing nak letak apa. Apa yang kulihat kini, mengapa hanya video bunuh sana sini, di kaca TV, dalam internet, di FB hanya darah dan air mata. Ramai yang hina agamaku, terasa bakar di jiwaku. Can't believe there are people like this, can't believe we are living like this. Apa kita hanya terima sahaja? Assalamualaikum dunia, bangunlah semua. Lihatlah pada diri kita, semua serupa. Kamalah manusia, kita bersaudara. Assalamualaikum dunia, assalamualaikum dunia. Assalamualaikum damai pada dunia. Assalamualaikum. Assalamualaikum damai pada dunia. Assalamualaikum. Assalamualaikum damai pada dunia. Assalamualaikum. Assalamualaikum damai pada dunia. Ya, Assalamualaikum dunia. Waalaikumsalam. Itu dia tadi lagu Assalamualaikum ya. Membuka tirai sembang sahur pada malam ini dibawakan oleh kumpulan trio akustik. Dan saya malam ini bertemankan dua orang rakas tugas saya yang sebenarnya saya tak nak bersiaran dengan dia orang ni, tapi kenapa? Bising mulutnya. Kita trio juga ni. Betul. Ni trio akustika kan? Kita trio apa? Kita trio sembang sahur. Alright. Sekarang ni kami bersama dengan anda dalam 14 Ramadan. Ya, betul. Betul kan? Kalau kita lepas maghrib je, kita dah masuk ke Ramadan yang seterusnya lah. Betul. Kita dah 13 hari berpuasa dan dah dalam 14 Ramadan. Orang kata kita ni setahun sekali aja berjumpa, tapi orang kata itulah ukhuwah yang terjalin dalam sembang sahur. Dan kali pertama kita bersama dengan Hidayah kan? Betul. First time asyik jumpa dia. First time je. Tahu dah anak 3 dah. Ya, tapi orang kata jaga mata. Astagfirullahalazim. Tapi jangan lupa tajuk kita pada malam ni. Betul. Kita duk cerita pasal Dayu. Sebenarnya hari ni tajuk kita sangat menarik. Sebab tajuk ni kena dengan semua orang, kena dengan sesiapa saja sebab benda ni melibatkan media sosial. Sekarang ni untuk berdakwah, bukan setakat ustaz, bukan setakat ustazah, bukan setakat pendakwah je yang boleh berdakwah. Semua orang boleh berkongsi kebaikan dekat social media dan secara tak langsung mereka telah pun berdakwah di social media. Dan setuju apa yang Haziq kata tadi Kak Teh. Bila kita sebut tentang dakwah ni bukan je kita nak jadi ustaz, ustazah, nak sebarkan kebaikan. Kalau orang kata tak retilah nak sebar hadis ke apa, sebar kebaikan yang orang dapat manfaat itu pun dakwah. Betul. Kalau kita ikutkan dakwah ni bukan setakat hari ni saja, dari dulu lagi. Betul. Semasa zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi ya. Ketika itu beliau ataupun baginda telah pun berhijrah, bayangkan, dari satu tempat ke satu tempat khas untuk membawa orang ramai untuk melakukan kebaikan, berdakwah orang kata. Tapi dugaan cabaran yang dilalui oleh Rasulullah baginda ya pada ketika itu sama seperti apa yang dialami pada pendakwah-pendakwah sekarang ini, tetapi mediumnya berbeza. Ya, sekarang ni duk kena kecam. Duk macam-macam kena hina. Betul. Kan? Kena bahasa yang kesat dekat social media. Itu adalah dugaan lah berdakwah di media sosial sekarang ni. Dan cakap pasal media sosial, jangan lupa
pergi follow kita punya social media Sembang Sahur TV3 dekat Instagram. Anda juga boleh Facebook. tengok kami secara live dekat Facebook sekarang ni. Boleh chat-chat. Assalamualaikum. Okey. Ya. Dan malam ini kita nak berceritalah tentang dakwah media sosial ni. Apa yang kita lalui sebagai pendakwah. Kata Haziq tadi, dakwah tu bukan saja dilakukan oleh pendakwah yang biasa, tapi kita juga sebagai manusia biasa, kita ada medium Facebook, internet dan sebagainya. Betul. Jadi di situlah kita melebarkan dakwah dengan memberikan maklumat-maklumat yang orang kata sahih. Sahih, betul. Kerana ada di antara mereka yang terlalu gairah untuk berdakwah. Maklumlah saya ustazah baru katanya kan, normal baru ya. Dan saya ingin menyebarkan dakwah, tetapi tidak membuat risikan ataupun research yang sesuai sebelum menyebar ke satu dakwah. Rujukan. Jadi akan mendatangkan fitnah pula selepas itu. Sebab tu Kak Teh kan, bila kita sebut tentang media sosial, kita sebar dakwah di media sosial. Siapa saja boleh menyebarkan kebaikan tadi. Jadi kita nak sebar tadi, kita kena tahulah dulu apa yang kita sebar tu betul ke tidak. Ataupun apa yang kita nak sampaikan tu, ada tak benda tu dapat manfaat, orang lain dapat kebaikan, ataupun orang lain dia fikir ataupun dia dapat tadi lebih mendapat keburukan. Ada juga, betul? Orang sebar-sebar, tapi sebar tadi contoh apa yang keburukan, Haziq? Yang Haziq faham? Contoh macam menyebabkan kebencian lah, kebencian. Dia menggunakan satu ayat yang konon-kononnya positif, Betul. tapi di bawahnya ada menyebarkan kebencian. Ya, dan kebencian-kebencian tadilah rupa-rupanya dia menyebarkan benda-benda yang tak baik, bukan manfaat. Jadi itu bukanlah kita kata menyebarkan kebaikan dan menyebarkan dakwah. Kita guna platform media sosial sebagai benda yang kita kata sebagai medan dakwah. Betul. Tapi Hidayukan, kalau kita lihat di dewasa inilah ramai yang ingin berdakwah. Tetapi bagaimana pula mereka yang benar-benar ingin berdakwah tetapi telah disalahertikan oleh setengah pihak. Ya, kerana apabila mereka ingin berdakwah dikatakan mereka ni ustazah segera, dikatakan mereka ni ustaz segera. Jadi bagaimana Tuhan? Tapi kadang-kadang ada juga yang telah pun dijudge oleh orang lain. Konon-konon macam, alah kau tak pakai tudung, buat apa nak berdakwah. Kau ni bukannya baik pun, aku kenal lah kau siapa. Betul. Kan? Sebab tu bila Antara pernah kena ataupun pernah buat. Sebab tu bila kita sebut tentang dakwah, ada dua kan. Yang orang yang nak berdakwah ni tak semesti kena tunggu jadi baik dulu, nak sebar dakwah, sebar kebaikan. Dan yang keduanya, kita pun orang yang nak menyampaikan kebaikan, kita nak berdakwah, jangan hukum. Tadi macam Kak Teh dengan Haziq katakan, kita nak label orang, oh dia ni macam ahli neraka je. Contoh. Kita tak boleh nak label orang awal-awal. Sebab tu kita akan bincang insya-Allah nanti. Banyak lagi perbincangan insya-Allah, Haziq. Ya betul. Sebab kejap lagi kita akan bersama dengan seorang selebriti yang sangat popular dekat Malaysia. Kan, followersnya sangat ramai dekat social media dan menggunakan medium social media untuk membuat dakwah juga. Dakwah kebaikan. Tetapi sebelum kita bersama dengan beliau, kita akan kongsikan satu bigisan tentang, maklumlah sekarang ini sejak pandemik COVID-19 ini tular di seluruh dunia, kan, ramai yang terkesan. Dan antara yang terkesan adalah seorang hamba Allah ini, dia telah pun bekerja sebagai rider persendirian yang bekerja sebagai penghantar makanan kerana beliau telah kehilangan pekerjaan. Jadi apa kata kalau kita saksikan bigisan ini? Jom. Kesan daripada pandemik dunia, Muhammad Arif Johar Muhammad Zain, 32 tahun, hilang pekerjaan sebagai pemandu lori. Pergerakan rakyat yang terhad di bawah Perintah Kawalan Pergerakan, dia memulakan kehidupan baharu dengan mengambil upah sebagai penghantar barangan. Sambutan agak baik. Musim PKP ni sambutan sangat-sangat banyak. Kita pun tak cukup tangan. Pendapatan cukuplah untuk makan. Tapi semua susah daripada segi pergerakan. Walaupun kita ada surat, tapi agak susah sikitlah. Ada jalan yang tutup, kan. Itu je lah. Arif tidak kekok untuk membeli barangan yang dipesan. Upah yang diambil pula serendah RM3 bergantung kepada jarak lokasi pelanggan. Hijau kebajikan ni saya buat special untuk susu baby. Dana saya cari sendirilah. Mana ada kawan-kawan bagi sumbangan dan sebagainya lah. Orang susah ni saya ada orang tolong carikanlah. Saya ada 3 kawan yang bergerak, Sungai Buloh 1 dan Masara 2. Dia orang akan carilah saya punya kawan tu. Biasa kita fokus dekat PPR. Kalau dekat Kota Damansara, dekat PPR banyak. Lepas tu dekat Sungai Buloh, area Kubu Gajah, Paya Jaras, Membah Sepak.
Sementara itu, turut mengalami nasib yang sama, Muhammad Izwan Sulaiman, 28 tahun, hilang mata pencariannya sebagai penunda motosikal. Kini, dia berjinak-jinak menjadi penghantar makanan demi menyara keluarga. Okey, orang buat rider service baru je lah. Dari start PKP ni lah. Sebabnya untuk mencari rezeki yang selama orang buat ni tak boleh keluar. Tak boleh untuk cari keluar lah. Lepas tu Wan berkecimpung dalam bidang delivery ni. Start daripada Makcik Wan buat kuih apa semualah. Kat Sabah Bakery lah. Okey, lepas tu Wan cakap dengan Makcik Wan, tak apa. Wan ambil order apa semua, Wan run. Wan hantar dia punya kuih-kuih benih lah. Rasanya untuk runner delivery tak ada masalah untuk orang lain buat. Sebabnya runner ni yang penting semangat lah. Semangat usaha untuk mencari rezeki lah. Rezeki mereka semasa PKP ni. Betul. Kan banyak rezeki rider-rider kita menghantar makanan, menghantar beli-beli barang dekat pasar raya kan. Dan semoga rezeki mereka ni bertambah lagi bukan setakat masa PKP lagi saja, lepas PKP pun. Dan sebenarnya Haziq dan Kak Teh, bila kita tengok tadi kan, VT tadi, rider tadi dalam keadaan yang dia nak berusaha nak bantu orang, kan, nak bagi manfaat kepada orang. Walaupun dalam keadaan mungkin dia pun sebenarnya dalam keadaan yang dia pun memerlukan bantuan. Betul. Sebenarnya itu semangat yang kita perlukan ya. Maknanya kalau kita diberhentikan kerja atau sebagainya, semangat itu yang kita perlukan untuk meneruskan kehidupan, meneruskan kelangsungan hidup. Baiklah, Haziq dan juga Dayu, kita kan seperti yang diwar-warkan tadi, kita ada tetamu dalam talian sekarang ini. Special bersama dengan kita hari ini, bercerita mengenai dakwah media sosial bersama dengan seorang yang kalau cakap dekat media sosial, dekat Malaysia, dekat TV, dekat mana-mana, cukup semua kenal dia. lah. Orang kata dia lah influencer, dia lah ikon negara. Siapa lagi kalau bukan Nilofa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lofa, lama kita tak jumpa, rindu rasanya tapi tak boleh meluk ya. Saya pun nak cakap rindu juga. Lofa, buka puasa makan apa tadi ni? Makan apa? Murtabak ada, makan murtabak. Banyak ada. Tak ada. Kalau ada buat sendiri tau. Okey, sebelum kita nak teruskan kepada topik, nak tanya sikitlah antara aktiviti Nilofa semasa musim PKP ni, duduk di rumah dan apa agaknya? Saya tengok selalu IG je, sibuk je. Sebenarnya, to be honest, daripada minggu pertama dan minggu kedua tu memang saya agak penuh dengan meeting secara online kan. Lepas tu dah masa minggu ketiga ke empat tu dah kurang, tapi saya cuba penuhkan jadual dengan hobi-hobi baru, dengan benda-benda yang saya suka buat, saya enjoy buat berseorangan. Tapi nasib baik juga dekat rumah ni ada jebat. Kalau tak ada jebat memang bosan. Itulah kan dia. jebat follow tau. Apa ni, Lofa buat apa, buat video apa semua dia ada. Ingatkan jebat follow Haziq tadi. Okey, baiklah, bercakap tentang topik kita pada hari ini, iaitu dakwah di media sosial. Kalau kita lihat ya, Nilofa sendiri aktif bersama dengan pendakwah-pendakwah semua, kerap melakukan IG live bersama. Dan ini, adakah ini antara inisiatif Nilofa untuk berdakwah secara dalam media sosial? Tak asalnya, idea macam live IG ni asalnya timbul bila masa awal PKP dulu tu ramai sangat yang melanggar peraturan PKP. Jadi saya macam bagi tahu kat PKP, cakap apa kata saya buat live dengan selebriti ataupun dengan public figure yang boleh sama-sama kita bagi tahu dekat educate orang cakap pentingnya kena duduk rumah pun pentingnya ini. Jadi bila dah macam terlanjur buat live, tiba-tiba bila dah buat dengan Tun M pun dah buat, dengan selebriti Indonesia buat, Malaysia pun dah buat. Saya pun macam terdetik untuk buat dengan usaha rezeki. Kat masa kita malam itu Syaban. Malam itu Syaban dah sedap saya. Jadi, usaha rezeki tu saya tiba pula isu yang apa yang usaha review. Jadi saya pun macam dipanggil untuk buat live sama. Tak plan pun benda ni. Benda ni jadi secara dirancang lah. Okey, kalau kita tanya kat Dayu lah, apabila
Nilofa dengan seorang ustaz berbincang mengenai agama, kan, berbincang mengenai benda yang positif dekat media sosial, dekat live IG, dan itu sudah dikira dakwah. Dakwah betul, dan sebab kita lihat bagaimana hadis riwayat Muslim baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, yang bermaksud siapa seseorang yang dia buat kebaikan dan orang lain dapat kebaikan tadi macam kita lihat Lofa buat video dengan pendakwah dan orang dapat kebaikan daripada tayangan video tadi, maka orang yang dapat kebaikan, dia dapat manfaat dan mereka buat kebaikan-kebaikan tadi, sesiapa yang menjadi punca ataupun yang menjadi penyebab asbab awal tadi akan mendapat kebaikan dan ganjaran tidak akan berkurang. Ini baginda Nabi Muhammad SAW menyebutkan. Okey, dan Nilofa pun sebenarnya ada buat satu channel Telegram, kan? Sebab hari tu ramai dah follow Lofa dekat Telegram sebab Lofa ada kongsikan aktiviti-aktiviti Lofa. Sebenarnya bila macam mana saya dapat tahu pasal channel Telegram ni, mak saya yang bagi tahu. Kita kena buatlah channel Telegram. Mama tengok Pak Ari buat, Dr. Haji Osman buatlah kata. Ya ke? Okeylah. Terus saya buat. Lepas tu saya cakap, ala-ala kita nak 2-3 hari lagi nak masuk Ramadan. Saya cakap, okeylah, apa kata saya share dekat cara Telegram tu benda yang lebih detail. Kalau kat IGS kan macam limited, kita nak share pun macam banyak sangat stories, nanti orang mana jemu pula. Nampak cacing je. Saya share dengan macam as if saya communicate dengan group family WhatsApp lah macam tu kan. Jadi saya treat my channel as if it's a group WhatsApp bersama dengan family ataupun dengan kawan-kawan rapat. Jadi honestly apa yang saya share tu yang saya buat. Saya takkan share benda yang saya akan buat lah. Tapi alhamdulillah saya tak sangka pula ramai sangat yang macam message bagi tahu Lofa, terima kasih banyak. Even kawan-kawan sendirilah yang because of channel banyak buka mata dia and everything. Wow, tak sangka lah sebenarnya. Lofa, dalam banyak-banyak sokongan itu kan, ada tak antara mereka di luar sana yang mungkin mengecam juga? Maklumlah ya, kita ni kadang-kadang nak buat benda baik pun dikecam, nak buat benda jahat lagi lah dikecam kan. Tapi bila kita membuat sesuatu perkara yang mungkin di luar dari kotak pemikiran orang lain yang buat secara live macam ni, ada tak menerima kecaman? Dan bagaimana Lofa sendiri menghadapi situasi ni? Kalau yang live tu ada juga suara-suara tumbang yang kata macam kenapa Ustaz Rusuki buat live dengan Nilofa macam tak kena image lah itu dan ini. Tapi kita tengok balik dari segi konteks yang berapa ramai pula yang dapat manfaat daripada live tu. Berapa ramai pula yang repost doa-doa Ustaz Rusuki. Berapa ramai pula yang share tentang konsep bersedekah yang Ustaz Rusuki terangkan. Jadi saya macam itu saya nak macam tutup mata je lah, tak payah fikir banyak sangat tentang orang yang nak kecam tu kan. Tapi cara Telegram pula tak banyak orang yang saya tak pernah jumpa lagi orang yang bagi feedback negatif tentang channel Telegram. Rata-rata 100% for now semua suka. Tu yang seronok je, selesa je bagi kat Telegram tu kan. Jadi adakah aktiviti ni akan dilakukan sepanjang bulan Ramadan ataupun nanti akan berterusan? Akan diteruskan. Alhamdulillah. Saya bukan saja share benda yang tentang spiritual atau tentang agama saja. Benda-benda lain yang ataupun daily routine ataupun habit yang boleh saya kongsikan, saya kongsikan. Dan I just want to be as real as possible dalam channel Telegram tu. Sebab tu Haziq dan Kak Teh kita tengok, kita jangan malu untuk buat walaupun sekecil-kecil perkara. Buat je kebaikan. Dan sebab tu, balik lagi nak kita bincang. Selepas ini, jadi... Sebab kadang-kadang kita nak buat kebaikan, kita nak bawa anda tengok iklan. Okey? Kita jumpa selepas ini. Jangan ke mana. Sembang Sahur. Cerita di bulan puasa, di 3 rangkaian anda, mari tonton Sembang Sahur. Sekeluarga menyaksikannya, bercerita di bulan puasa, di 3 rangkaian anda, mari tonton Sembang Sahur. Baik, kita kembali lagi dalam Sembang Sahur dalam tajuk media, dakwah di media.
sosial. Yes, Yes, media sosial adalah satu medium yang sangat senang untuk kita sebarkan dakwah, sebarkan kebaikan. Kan? Tekan je kat ujung jari ni. Kita tekan je telefon kita tu dah boleh share. Kita tekan je dah boleh like. Kita tekan je dah boleh komen. Tapi itulah dia kelebihannya, ada juga keburukannya apabila kita senang tekan ni. Bila kita berdakwah, orang tahu berdakwah ni adalah sesuatu yang bagus ya. Tapi adakah apabila kita berdakwah di media sosial tu ada udang di sebalik batu di mana kita cuba untuk mengaut populariti ataupun meningkatkan like dan juga follower melalui media sosial? Kita nak tanyakan kepada Nadofa yang dah ada di talian sekarang ini. Assalamualaikum Nadofa, kita kembali lagi. Lofa, dengar ke soalan tadi Teh tanya tu? Separuh jalan. Separuh jalan. Okey, kita berjalan semula ya. Okey, baiklah, Jalan soalan Teh tadi tu. Okey, dakwah ni adalah satu benda yang bagus. Apatah lagi kalau digunakan dengan platform media sosial. Tapi ada juga di antara mereka di luar sana yang mengambil kesempatan ini untuk menggunakan media sosial sebagai untuk menarik berdakwah, untuk menarik likes dan juga follower. Jadi pendapat Nelofa sendiri macam mana? Saya cakap tadi, saya dah sebut, saya kata bila dalam channel Telegram ni, saya cuba jadi as real as possible. Saya nak orang rasa macam as if saya ni kawan ataupun one of the punya WhatsApp group member, sebab saya takkan share benda yang saya takkan buat. So kalau katakan saya nak cari like ataupun populariti melalui... Dah memang popular dah ya? Kan? Melalui perkongsian benda keagamaan. Rasa orang dah cukup kenal saya macam mana dulu. Betul. Dan sekarang. Benda tu macam konsisten saja. Saya akan share once in a while. I will not macam terlalu menunjuk yang saya adalah ini, tapi perkongsiannya disebab lain. Orang tahu saya into fashion, saya... You jadi diri yang sebenar. Betul. So apa yang saya share tu, at the same time saya juga seorang hamba Allah yang banyak buat salah, pendosa. Hari-hari kita buat dosa kan. So I acknowledge that. So orang pun boleh relate even more. Macam itulah. Yes. Macam mana pula Lofa bila ada orang yang suka judge, ada orang yang suka labelkan seseorang tu, macam alang kau tak layaklah nak bagi dakwah, tak layaklah nak cakap benda-benda positif macam ni. Kau dah lah tudung ni. pun tak pakai katanya kan. Tapi nak cuba nak berdakwah. Dia suka melabel orang, dia suka cakap orang ni tak layak. Ya. Saya rasa dari approach tu kena betul. Katakanlah kita ni adalah industri seni. Glamour sana sini, tiba-tiba nak bercakap tentang agama macam as if ustazah atau ustaz. Memanglah orang akan cakap macam tu. That's why kena cari approach ataupun yang lebih relatable lah, yang lebih logical. That's why saya guna cara bahasa santai. Saya banyak refer kepada video-video ataupun saya screenshot buku ataupun apa semua, because it doesn't come from me, it comes from a third party ataupun source lain yang saya hanya kongsikan. Saya hanya medium penyebar saja. Dan tadi kalau Lofa sebutkan Lofa menyebar, tolong sampaikan screenshot buku sebagainya, mungkin kita nak tahu juga, mungkin ada Lofa ada rujukan-rujukan daripada dalil sahih yang guru-guru, mungkin ada rujuk dengan ustazah yang Lofa ada rujukan tersendiri, insya-Allah. Macam saya sendiri, saya alhamdulillah, I'm very lucky. Saya sangat bernasib baik sebab saya ada macam direct connection atau contact dengan ustaz-ustaz, Ustaz Izzy, Ustaz Dusuki. Kalau dulu dah kenyang tadi dia. Kalau dulu dengan arwah Ustaz Harundin kan. Selalu kami ke rumah arwah dan juga tanya macam-macam soalan dan I would share with my family and friends. Tapi untuk masa sekarang ni banyak sos-sos yang yang saya dapatkan daripada ni lah, macam ustaz yang saya kenal dan juga daripada video-video macam Mufti Mat, Ustaz Khalid Basalamah, Ustaz Dusuki sendiri, Ustaz Asma. Saya banyak tengok, saya banyak share. Ada siapa yang tengok, siapa yang join siapa yang channel akan tahulah. Kan? Maknanya rujukan yang digunakan oleh Nilofa adalah daripada yang sahih lah. Betul. Tapi kalau kita tengok apa yang dikongsikan oleh Nilofa adalah balance, di mana ada fashion, ada bidang keagamaan dan sebagainya. Jadi bagaimana Lofa sendiri meletakkan platform-platform tu secara teratur je. Orang tengok senang, hati sejuk je kan. Tak macam serabut. Tak serabut lah, kira macam Lofa ada share pasal fashion. Lofa ada share pasal agama. Ada share pasal mengacara, apa benda semua yang Nilofa punya aktiviti. Balance. So, Teh tanya lah, macam mana Lofa susu cantik je? Di social media ke atau di Telegram? Di social media. Di social media. Di social media. Saya bila planning untuk posting ataupun untuk share content, saya memang sangat fussy dan particular. So, saya ada social media team yang
akan dengannya dengan plan betul-betul apa yang boleh post, macam mana nak post, bila boleh post. So, jadi benda tu memang satu kerja lain pula yang kita buat. Tapi alhamdulillah walaupun benda tu memang nampak macam bunyi macam susahnya, tapi ada value sendiri. Maksudnya social media saya ada value kita sendiri di mana klien willing to invest dan bayar, you know what I mean? Macam tu lah. Yelah, maksudnya Niloufar anggap itu adalah satu benda yang serius. Betul. Itu adalah satu kerja. Dan nak berdakwah juga ada perancangannya. Sebab itulah ulama-ulama dulu mengatakan apa, dalam kerja dakwah pun kita kena ada strategi. Hebat. Kena susun atur dengan cara baik supaya apa? Supaya orang yang kita dakwahkan, mad'u kita, audiens kita dapat terima dengan hati yang lapang, hati yang senang, insyaAllah. Ya. Dengan Hidayah cakap pun berstrategi lah. Dia punya ayat tu susun. Yalah, berdakwah ni orang kata macam nak pergi berperang juga. Bila kita nak pergi berperang, kita kena ada weapon, kita kena ada senjata, kita ada strategi. Niloufar pernah tak balas komen mereka-mereka yang mungkin memberikan kecaman ataupun kata-kata kesat? Ingat saya kan, saya tak pernah. Ingat saya tak pernah. Balas DM ke ataupun reply komen ke. Kalau komen tu macam berbau negatif, mungkin saya akan reply dengan saya positifkan ataupun saya sarcastically positif. Yelah, reply sarcastic lah. Cuba panjangkan isu. Dan Haziq dan cuba panjangkan isu dan most of the time, 90% of the time saya takkan respon. Yelah, abaikan je Niloufar kan? Yelah, Niloufar 7.1 juta per followers tau dekat IG. Kalau nak layan seorang-seorang, berapa ribu hari tu, 7,100 hari nak layan. Dan saya tertarik nak tanya kat Niloufar, mungkin sekarang kita dalam bulan Ramadan, kita dalam musim-musim PKP, ada orang yang stres, tertekan, keburungan dan sebagainya kan, dengan tak cukup makan, kelaparan dan sebagainya. Mungkin Niloufar boleh kongsikan kepada kami dan penonton di Sembang Sahur, mungkin ada amalan-amalan ataupun zikir-zikir khas yang Niloufar amalkan pada sekarang. Mungkin boleh kongsikan. Allah Akbar. Saya bukanlah macam orang yang layak untuk cerita ni, tapi mungkin daripada saya boleh berkongsi lah sedikit. I'm not perfect, tapi ini ada sedikit amalan yang saya amalkan. Saya cuba untuk verbally, bila saya berzikir, saya make sure saya dengar apa yang saya cakap ataupun zikir tu. And then consciously berzikir. Masa daripada pagi, celik mata first thing pun saya akan zikir dulu ataupun paling-paling pun Alhamdulillah ke apa ke. Dan make sure satu hari daripada pagi sampai malam tu akan ada sentiasa. Macam Subhanallah, La ilaha illallah, Subhanallah, Alhamdulillah, Wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, istighfar. Saya istighfar tu saya buat setiap, especially sekarang, sahur time memang wajib saya pasang saya istighfar dan saya akan ulang. Bangun tidur je dah basah mulut dengan zikir. Bukan buka handphone. Tengok scroll. Saya dulu macam tu. Ya. Tips sekarang macam mana? Tips sekarang pun macam Niloufar. Dia sama je macam Niloufar sebenarnya. We are living in a balanced life. Sebab itulah kenapa kita lihat Niloufar ni sebagai iPhone dan influencer. Benda yang baik kita ikut, balance keseluruhannya. Ya, apa-apa Niloufar. Thank you sebab sudi luangkan masa dengan kita orang. Sebab Niloufar ni dah lambat lagi Qiyamul-Lail ni. Dah settle tarawih, sekarang masih untuk Qiyamul-Lail. Okey Niloufar, selamat menyambut bulan Ramadan. Sama-sama, salam Ramadan kepada anda semua juga. Dan semoga kita dapat keberkatan. Terima kasih banyak-banyak. Thank you for having me. Assalamualaikum. Dan moga-moga kita mendapat kebaikan, banyak manfaat yang kita boleh belajar daripada Niloufar tadi. Betul tak? Dan kita macam yang Niloufar bincang tadi, akhirnya saya suka nak kita bincang juga tentang zikir. Disebutkan zikir ni perumpamaan orang yang berzikir dan tak berzikir ni macam jasad yang hidup dengan jasad yang tidak bernyawa. Orang yang tak berzikir umpama jasad tapi tak ada nyawa. Maksudnya macam mana ya? Maksudnya dia tak hidup. Kata sebab zikir ni adalah makanan kehidupan Ya, kita. makanan rohani kita, makanan spiritual kita. Sebab itu sangat penting. Kita kata nak tenang kita perlu berzikir. Jom. Ya, dan juga berderma. Jangan lupa untuk menyumbang macam teh yang dengan ceritanya buat sumbangan juga atas PKP ni. Malah nak masuk bakul sendiri kan, tapi betul lah sepanjang PKP ni saya rasa ramai yang terkesan. Jadi saya dan rakan baik saya Nama Dia Khalid, kita bersama-sama mendekati mereka-mereka yang memerlukan dan memberi sedikit barangan keperluan khususlah untuk mereka. Tapi kita tak pergi directly, kita hanya bagi kepada ketua keluarga ataupun ketua penduduk di situ. Alright. Nak tahu tak apa aktiviti yang Teh buat? Jom kita saksikan.
Assalamualaikum. Okey, baiklah. Sekarang ini saya berada di Sri Pentas TV3 dan ingin menuju ke Rawang, Selangor. Okey, sebenarnya saya dan rakan baik saya di Rawang sana akan bersama-sama untuk membuat satu aktiviti kebajikan pada hari ini. Memandangkan seperti yang kita sedia maklum, negara telah pun dilanda wabak COVID-19 dan saya percaya ramai di antara kita yang mungkin terjejas, ramai yang hilang punca pendapatan, ramai yang terputus bekalan-bekalan. Jadi di atas inisiatif itulah saya dan rakan saya bersama-sama untuk membantu mereka yang memerlukan. Dan saya bersama dengan rakan saya Cik Khalid ni, sebenarnya kita dah buat perancangan kan? Ya, kita dah buat dah. Okey, jadi Khalid, boleh tak cerita sikit mungkin perancangan kita tu di mana kita akan beri bantuan ini dan kepada siapa yang akan kita berikan? Bantuan yang kita akan sampaikan sekejap lagi ni, kita akan pergi kepada Taman Seroja dengan Taman Kasturi. Okey, alhamdulillah kita telah pun sampai ke pos kawalan keselamatan KRT ataupun kejiranan rukun tetangga di Taman Anggerik 3C 3D ni. Jadi saya bersama Lid dah pun sedia nak membawa barang-barang ini untuk diberikan kepada wakil penduduk di sini. Jom Lid, kita berjumpalah dengan wakil kita dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang. Ini wakil penduduk kita, Abang Raja ya? Ya, saya Abang Raja. Betul, pengurusi KRT 3C 3D. Kita dah pun sampai ke Taman Kasturi. Okey, di area dekat sini juga. Ini antara barang-barang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, apa khabar? Cik Tama ya? Ya, baik. Harap sebenarnya bagi mereka di luar sana yang mungkin sama-sama ingin membantu mereka yang memerlukan, boleh dah melakukan aktiviti seperti ini. Betul tak Khalid? Bagi diri saya, alhamdulillah saya bersyukur pada Allah SWT sebab saya dapat berkongsi rezeki yang mana kita ada lebih rezeki sikit, kita berkongsi kepada orang yang memerlukan. Jadi apa yang paling penting, seperti yang saya katakan di awal tadi, buatlah perancangan untuk membantu kerana kita tak nak ada isu pembaziran. Jom dari kita gerak. Okay, Assalamualaikum semua. Salam. Terima kasih. Wow, itu dekat area rumah Aziz tau. Dekat Bukit Beruntung ada kereta tak cakap. Baik cakap lah tadi. So itu adalah antara kerja amal yang dekat Gawal Letih lah. Betul. Perkara manfaat yang boleh kita buat dan sebarkan kepada orang bila mana dalam musim-musim PKP orang dalam keadaan susah, kita bantu orang yang memerlukan. Dan mungkin ada juga mata-mata yang akan bercakap sebegini Ya, apa? Dia tu buat kerja amal pun rakam ke? Jadi kita akan bincangkan bersama dia tu. Kejap saja lagi. Sekembalinya kita dalam Sembang Sahur. Ya. Keluarga menyaksikannya, cerita di bulan puasa. TV3 rangkaian Anda, mari potong Sembang Sahur. Trio Kustika, jangan tidur lagi, terus bersama dengan kami bersama Sembang dalam Sembang Sahur. Hari ini kita sembang tajuk dakwah media sosial. Dan tadi kalau kita tengok VT, kita
kita nampak Teh ada buat kerja amal, memberikan sumbangan dan adalah mulut-mulut jahat dekat sini tadi. Itulah Cakap, sana. siapa tak tahu? Dia duduk cakap, pergi bagi sumbangan pun rakam ke? Nak tunjuk kau orang ambil gambar ke? Ada orang kata ikhlas ke tak ni? Jadi kalau nak sebut tentang ikhlas ke tidak, tuan-puan sekalian, kita boleh tengok kan. Saya nak bagi satu analogi mudah lah kan. Contoh, Teh. Teh dengar tak apa yang Haziq tengah cakap dekat hati sekarang? Saya Teh je jadi contoh ya. Dengar ke tidak? Tak dengar lah. Tak dengar kan? Sebab tu bila kita tengok, walaupun kita kata jarak semeter je kan, jarak selamat semeter, dekat, tapi kita masih tak boleh dengar apa yang orang sebelah cakap. Hati kita, hati orang sebelah kita tak tahu. Sebab tu bila sebut tentang ikhlas, hati Haziq ni memang tak tahulah. Ikhlas atau tak ikhlas? Ikhlas ni berkaitan dalam hati. Jadi bila kita kata orang tu ikhlas ke, tak ikhlas ke, sedekah ke, bagi kebaikan, maka kita tak boleh tahu sebab ikhlas itu dari hati orang, kita tak tahu hati orang itu bagaimana, maka serahkan pada Allah. Itu urusan Allah. Maka jom kita nak tengok, kita bukan nak cerita pasal ikhlas kita ni. Kita ada benda lain. Okey. Ni kalau saya tengok ni muka dia ikhlas masak tau. Ya. Dari hati ya? Dari hati. Sebab dia perempuan ikhlas saya. Cuba kalau Chef Naim. Okey, baiklah. Kita akan bersama dengan Chef Ariana untuk resepinya puding mangga dan coconut shake. Sedapnya. Boleh untuk sahur ni. Hai guys, so sembang sahur kali ni Ari nak buat resepi puding mangga. Bulan puasa ni mestilah tekak kita rasa macam haus, macam perlukan benda manis kan. So bolehlah kita buat puding mangga ni. So bahan dia tak banyak. So kita ni Ari dah sedia dulu mendidihkan air ni. And then pakai tali agar-agar. Lepas tu air dah mendidih, kita masukkan tali agar-agar 1 paket. And then kita masukkan gula. Gula ikut suka nak berapa manis pun boleh. Okey, so kita biar tali agar-agar ni larut. Betul-betul larut baru kita masukkan susu cair. Yes. Oh, jangan lupa masukkan daun pandan 2 daun pandan. Okey, dia dah larut dah ni. Alright, lepas dia dah larut tu kita masukkan susu cair. Sedap ni bau. And then kita masukkan freezer mango. Nak bagi dia rasa mango dia tu extra lah. Kalau nak lagi rasa mango tu letak lagi. And then letak pewarna kuning sikit kalau nak bagi colour kuning. Tapi kalau tak nak pun tak apa juga, boleh je. Tak ada masalah. Okey. Dia dah bau dah. Dah bau dah mangga-mangga dia tu. Okey, so kita tuang dia dekat loyang saiz 7. So kita biarkan dia suam dalam loyang ni, nanti jangan nak masuk dalam peti sejuk, jangan panas-panas. Yes, okey, sebelum kita makan tu kita dekorkanlah sikit atas dia. So Ari lagi cantik, Ari letak mangga atas dia. Tapi ikut kreatif masing-masing nak letak apa. Mango. Tak sabar nak makan. Alright, puding mangga dan selamat bersahur semua. Sembang sahur kali ni Ari nak buat resepi air, iaitu air coconut shake. Mesti korang ramai yang tahu air coconut shake ni kan, sebab coconut shake ni dekat mana-mana je ada jual. Masukkan je dalam blender ni, okey? Kita masukkan isi kelapa, susu pekat, susu cair, dan ais. Dan juga ais krim. Kelapa ni bukan hanya boleh buat coconut shake je, dia boleh buat benda lain juga. Ini kita masukkan air kelapa. Okey, semua dah masuk. Kita blend je lah. Alright. Sedapnya. Okey, dah siap dah. Kita tuang je lah dekat cawan. Okey, and then atas je ikut kreatif masing-masing lah nak dekor macam mana. Ais krim. Tu Ari letak ais krim.
air kelapa ni pun banyak khasiat dia juga. Dia ada vitamin C. Lepas tu especially kalau demam, mesti mak mesti selalu suruh minum air kelapa kan. Harry pun kalau demam mesti minum air kelapa ni. Terus baik. Alright. So atas ni ikutlah korang nak letak apa Oreo ke anything. Saya letak strawberry. Itu. Okey. Coconut shake kita dah pun siap. Kasih sikitlah. Sedap. Lagi sedap daripada beli dekat luar. Okey semua, selamat bersahur. Ya ampun Ariana, mana mau cari kelapa time-time dekat pukul 12 ni? Itulah dia. Alah beli je kat Mama ada. Time-time sekarang tak buka. Lupa juga dalam fikir. Okey, itu dah dia Ariana memasak dengan penuh ikhlas. Yang kita nampak lah. Dengan hati. Dengan hati yang ikhlas. Okey, bercerita tentang hati ikhlas ni kan tadi saya tertarik dengan apa yang Haziq katakan. Bila kita nak lakukan ibadah ni, pekerjaan yang baik, benda yang baik ni, ada di antara kita yang suka ambil gambar sana, ambil gambar sini dan tayangkan di laman sosial, di media sosial. Jadi bagaimana tu Hidayu dalam situasi begini? Menarik apa yang Teh tanyakan tadi. Bila sebutkan tentang dakwah di media sosial, 3 benda je saya nak kongsi untuk penonton Sembang Sahur. Yang pertama, bila kita dakwah di media sosial, kan kalau kita cuba bayangkan 5 saat je lah. Kalau kata 5 saat tu, semua benda baik, dakwah berhenti sekejap, 5 saat. Agak-agak apa yang berlaku Haziq dekat media sosial? Hitam ya, terkejut. Semua jadi kacau bilau lah. Semua jadi kacau bilau, semua orang jadi benda-benda batil, benda-benda yang mungkar, benda-benda yang melalaikan jadi lagi banyak. Betul ke tidak? Betul. Sebab dakwah tadi, kebaikan tadi tak sampai. Jadi media sosial ni bila kita nak pamerkan macam tadi katakan, sedekah nak sampaikan pun kena pamerkan ke? Sebab apa? Bila orang yang tengok tadi mungkin pada asalnya dia nak buat juga, nak sedekah juga macam Teh buat tadi. Tapi sebab dia tak berani. Dia tak berani, tak ada kekuatan nak sedekah. Macam mana nak sedekah waktu musim PKP ni? Contoh. Itu yang pertama. Kita ada 2 lagi. Betul. Yang kedua nanti kita akan sambung selepas ni. Kita bagi anda tanya apa lagi 2 tu yang akan diberikan oleh Dai Hidayu. Semuanya kejap lagi dalam Sembang Sahur. Jangan pergi mana-mana. Pergilah minum teh dulu ke? Setia bersama kami insya-Allah. Minum teh. Ya, masih lagi bersama kami dalam Sembang Sahur. Dan tadi kalau sebelum kita berehat, kita ada sentuh satu perkara dan kita ada 2 lagi perkara yang disentuh oleh Hidayu. Dan apa yang kedua bila kita sebut tentang media sosial, dakwah di media sosial, yang keduanya kebaikan yang kita berdapat antaranya apa? Kalau cuba kita tengok follower kita, orang-orang teman-teman yang add kita dekat media sosial. Adakah semuanya orang Islam je? Ada. Campur-campur lah. Campur-campur. Kita nak kata adanya non-Muslim, adanya Muslim, ada macam-macam bangsa dan sebagainya. Maka bila kita sebut dakwah di media sosial, bukan je orang yang Muslim yang akan baca. Bukan je orang yang dah kita kata memang orang Islam dah akan baca. Tapi boleh jadi orang yang non-Muslim. Jiran kita boleh jadi. Akan tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Maka diorang nak tahu lebih tentang Islam. Itu pun dakwah. Itu yang kedua. Yang ketiga? Dan yang ketiga, bila kita sebut lagi tentang dakwah di media sosial, kita nak ajak lagi ramai orang untuk buat kebaikan. Sebab ulama kata apa? Kalau kebaikan tadi yang kita buat seorang-seorang berbanding dengan kebaikan yang kita buat dan kita ajak orang buat sekali, yang kedua tadi itu lebih baik. Yang mengajak orang. Ya. Kita nak ajak orang, lagi ramai orang buat baik. Itu pun dakwah. That's why tak salah untuk kita ambil gambar, ambil video, kita letak kat media sosial. Asyik cakap salah je. Tapi kita jangan lupa sendirilah katanya. Haziq, nanti kita jangan lupa juga. Kita walaupun tadi kita sebutlah kan dakwah, kita post dan sebagainya, kita publish sebagainya. Tapi jangan lupa juga yang mana kita orang yang nak post tadi, kita kena jaga hati kita sendiri. Jaga hati, yang penting hati tu ikhlas. Hati kita masalahnya. Kalau niat sebenar. Ya, niat sebenar. Kalau awal-awal dah kata memang nak naikkan like ke apa, tu dah lain dah. Tu dah lain. Tapi orang kata bila kita nak berdakwah ni ada cara-cara kan? Betul. Itulah cakap. Kalau berdakwah ni mungkin kalau kita tengok cara ustaz-ustaz ataupun pendakwah ni ada banyak cara. Berbeza-beza. Ada yang agak tegas, ada yang mungkin marah, ada yang lembut, ada yang kelakar. Adakah semua cara tu boleh diterima? Baik, sangat Haziq, cara tanya pun macam ustaz tu dah. Tiru soalan Teh tadi. Baik, sebab tu kan Teh dengan Haziq, tengok kat kita punya set ni pun. Teh lain karakter, Haziq lain karakter. Kita punya musician pun, band kita pun lain karakter. So nak kata apa, pendakwah kita ni kenapa lain-lain, berbeza-beza cara mereka sampaikan, approach mereka. Sebab apa? Sebab orang yang tengok
adalah orang yang berbeza-beza. Contoh tadi Haziq kata pendakwah yang suka buat kelakar. Mungkin orang yang suka pada jenaka tertarik pada dakwah tadi. Tapi pada orang yang suka pada tegas, garang tadi, orang yang macam tu ada juga kan, dia akan tertarik dengan dakwah tadi. Sebab tu orang berbeza-beza, tarikan dakwah juga berbeza-beza, tapi yang sama apa? Tujuan adalah tujuan yang sama untuk menyampaikan kebaikan dunia dan akhirat, iaitu dakwah. Ya, mengajak orang ramai semua membuat kebaikan itu adalah dakwah yang hakiki, betul. Macam Ayu kira lembut lah. Tu kita tengoklah. Cara apa? Cara lembut lah. Saya kalau berdakwah saya rotan aja. Tapi kalau itu dakwah mak-mak. Kalau Haziq macam mana? Saya mungkin saya akan cari happy-happy. Saya suka yang fun-fun. Maksudnya Tadi Haziq kata dengan nyanyian. Dengan nyanyian juga berdakwah. Betul. Mungkin kalau kumpulan nasyid kan. Dan lagu-lagu tu yang kita dengar tu ayat-ayat mereka yang membawa kepada kebaikan, itu adalah satu dakwah. Lirik, betul. Lirik kebaikan. Dan apa yang kita sampaikan juga pada hari ini di Sembang Sahur adalah dakwah kami yang tidak seberapa ini, khas untuk anda, akan menjadikan pedoman kepada anda sepanjang bulan Ramadan ini. Dan orang kata apabila kita berdakwah itu, kita perlulah berdakwah menyebarkan informasi dan juga apa yang kita dakwahkan itu disampaikan dengan lunas-lunas dan juga wasilah yang terbaik. Saya ada satu idea. Saya ada satu idea untuk lunas tadi tu. Okey, mungkin anda yang sedang menonton Sembang Sahur sekarang ni, apa kata start daripada hari ini, malam ini, setiap hari bukalah anda bersosial media, share satu perkataan zikir. Betul lah. Share je. Share lah subhanallah ke, alhamdulillah ke, Allahu akbar ke, la ilaha illallah ke. Share dekat social media. Bila orang tengok, orang akan baca, itu adalah dakwah kita. Dakwah juga. Senangnya. Secara tak langsung. Senang kan untuk kita berdakwah ni. Terima kasih. Sembang Sahur akan teruskan juga dakwahnya esok dengan tajuk apa? Dengan tajuk yang cukup istimewa, iaitu Jasa Dikenang. Bersama dengan Dai Adam, Hanif, Hos Hanif dan Rin. Itulah khususnya yang akan bersama kita esok. Sebab saya tak ada esok. Saya pun tak ada. Alright, kita nak cakap terima kasih kepada anda yang menonton Sembang Sahur hari ini. Terima kasih yang follow kami di social media Sembang Sahur TV3 kan. Dan kita akan tinggalkan anda dengan persembahan dari Trio Kustika. Lagu apa? Dengan lagunya Dengan Nafasmu. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Perjalanan ini aman menyedihkan. Sayang ku tiada duduk sampingku kawan. Banyak cerita yang semestinya kau saksikan. Di tanah kecil bebatuan. Oh, oh. Whoa, 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 tubuhku tergoncang dihempas batu jalanan. Hati tergetar menambah dering kelembutan. Perjalanan ini seperti jadi saksi. Gembala kecil menangis sedih.